Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas ruang dan peluang yang diberikan kepada BOFOT untuk turut serta membahaskan rancangan Malaysia ke-13 dengan tema Melakar Semula Pembangunan. Puan Yang di-Pertua, RMK 13 adalah dokumen terpenting dalam kita mengurak langkah ke hadapan untuk membawa Malaysia ke landasan yang tepat bersandarkan kepada prinsip kerajaan medani dalam usaha meningkatkan pendapatan rakyat, memperkokoh kesejahteraan hidup serta menjamin pembangunan mampan. Atas kesedaran itu, saya amat mengharapkan agar Parlimen BOFOT turut diberikan keutamaan dalam pelan perancangan 5 tahun RMK 13 ini. Puan Yang di-Pertua, masalah air banjir yang seringkali melanda BOFOT telah memberi kesan mendalam terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Pada tahun ini sahaja BOFOT telah dilanda banjir lebih daripada 5 kali. Saya harap dan saya sedar bahawa Petra telah melaksanakan kerjasama dengan negara Belanda dari aspek perkongsian teknologi mengatasi masalah banjir. Saya amat mengharapkan agar projek rentis antara Malaysia dan Belanda di bawah skim dan support dapat dilaksanakan di daerah BOFOT bagi merancang plan mitigasi banjir yang lebih sistematik dan melibatkan penggunaan teknologi moden dan juga canggih. Puan Yang di-Pertua, begitu juga dengan cadangan yang pernah saya utarakan agar pelaksanaan kerja pertahanan tabing Sungai Bekalau sepanjang 50 meter dan penyelenggaraan Sungai Melabau BOFOT yang berfungsi sebagai laluan air keluar ke Sungai Kelias dapat dilaksanakan dalam mengatasi masalah banjir di BOFOT. Perkara ini perlu diambil perhatian kerana masalah banjir ini bukan sahaja menjejaskan aset dan harta awam tetapi juga turut menjejaskan pembangunan ekonomi BOFOT. Puan Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada kelulusan yang telah diberikan di bawah RMK 12 dalam Rolling Plan ke-4 2024 berkenaan projek menaik taraf muka sauk di LRE BOFOT 2 dan penggantian generator di muka sauk dan luji rawatan air BOFOT 1. Apakah status pelaksanaan kerja tersebut? Saya juga ingin menyentuh berkenaan kelulusan luji rawatan air Kuala Penyu BOFOT yang telah diluluskan oleh KKDW dalam RMK 12. Apakah status projek ini? Tuan Yang di-Pertua, ketiga-tiga projek ini adalah amat penting bagi kami di daerah BOFOT yang masih lagi terbelenggu dengan masalah air bersih. Seperti yang pernah saya katakan dalam Dewan Yang Mulia ini, masih ramai lagi isi rumah di Parlimen BOFOT yang terpaksa berbelanja lebih 500 sebulan untuk mendapatkan bekalan air bersih dengan membeli air minuman botol untuk kegunaan harian. Maka besarlah harapan saya agar permasalahan ini dapat dinuktakan dalam RMK 13. Puan Yang di-Pertua, di bawah Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12, Kementerian Kerja Raya telah meluluskan projek baik pulih dan naik taraf jalan persekutuan di daerah BOFOT dari Bulatan Bingkul menuju ke Jeti Menumbuk dengan anggaran sebanyak RM100 juta. Yang sepatutnya projek ini telah dimulakan pada hujung tahun 2024 dan apakah sebenarnya status terkini projek tersebut? Kerana sehingga sekarang ianya belum lagi dimulakan dan bilakah pelaksanaan projek ini akan dilaksanakan? Begitu juga dengan projek Panbonium Membakut Bopot ke Sepitang. Projek ini telah tergendala begitu lama sehingga berlaku beberapa sirih kemalangan yang mengakibatkan kematian. Dan apakah langkah penyelesaian yang dibuat oleh kementerian untuk menghadapi masalah ini? Puan Yang di-Pertua, dalam RMK 13 ini juga saya mohon agar Kementerian JKR dapat mempertimbangkan permohonan penduduk Kampung Batu 62, Kampung Tobaban dan Kampung Binunuk untuk membina jalan baharu, Jalan Binunuk Halo Gilat sepanjang 20 km yang telah dipohon lebih daripada 10 tahun. Pembinaan jalan ini amat penting kerana ianya adalah merupakan jalan pintas di mana penduduk tersebut tidak perlu lagi menyeberangi Sungai Padas menaiki perahu dan ini akan mengurangkan beban kepada rakyat di kawasan tersebut.
Puan Ketua, saya amat mengharapkan juga dalam RMK 13 ini agar Kementerian KPKT, di sini ada timbalan menterinya, agar dapat mempertimbangkan serta meluluskan peruntukan membina sebuah mini bomba di daerah Menumbuk, dan perkara ini memang sering kali saya kemukakan kerana ianya memang menjadi keperluan. Saya sedar bahawa kementerian berpandukan kepada kajian perlindungan kebakaran melalui aplikasi Fire Cover Mapping System ataupun FICOMS. Namun adalah perlu juga kementerian untuk menilai dari aspek kepadatan penduduk dan juga laluan jalan yang agak sempit dan sesak disebabkan Menumbuk adalah laluan utama dari Lebuan ke Kota Kinabalu yang menjadi faktor kegagalan Balai Bomba Kuala Penyu untuk sampai ke Menumbuk pada masa yang tepat, iaitu apabila berlaku kebakaran. Saya juga mohon kepada Kementerian KPKT untuk menyimak kembali dan meneliti semula masalah projek pembangunan perumahan rakyat Selagun yang telah terbengkalai daripada tahun 2012 sehingga kini. Projek perumahan ini memerlukan tambahan kewangan untuk dibaik pulih bagi beberapa unit yang telah rusak. Dan masalah ini pun sebenarnya memang telah berkali-kali saya bawa di dalam Dewan Yang Mulia ini. Mohon Timbalan Menteri akan memberikan perhatian. Ya. Puan Ketua, Beaufort menyambut baik iltizam yang amat berhormat Perdana Menteri yang menyasarkan 1 juta rumah mampu milik akan dibina oleh kerajaan dalam tempoh 2026 sehingga 2035. Saya amat mengharapkan agar Kementerian KPKT juga dapat memperuntukkan pembinaan rumah mesra rakyat dan program perumahan rakyat di Parlimen Beaufort dalam RMK 13 ini. Hal ini disebabkan masih ramai lagi penduduk tempatan di Beaufort yang masih tinggal di perkampungan setinggan dan tidak bergerak. Puan Ketua, saya juga amat mengharapkan agar Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, di mana yang berhormat menterinya juga ada di sini, melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ataupun LKIM dapat memberikan peruntukan untuk perumahan nelayan di Parlimen Beaufort, iaitu di daerah Menumbuk, dan juga pelaksanaan projek jeti baharu perlu dibina di Kuala Penyu bagi memastikan agar kebajikan dan kepentingan nelayan dapat diberi perhatian. Puan Ketua, bagi memastikan petani dapat menjual hasil tanaman juga, saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri Keterjaminan Makanan, di mana untuk memastikan petani dapat menjual hasil tanaman mereka tanpa ditindas oleh orang tengah, projek membina agromarket di tepi jalan Penbonia Beaufort dan Membakut dengan mempunyai kelengkapan surau dan tandas juga perlu dilaksanakan dalam RMK ke-13. Puan Ketua, sudah tiba masanya kerajaan menaip taraf kompleks sukan Beaufort dengan memasang lampu limpah dan membina fasiliti seperti Dewan Serbaguna dan kolam berenang untuk kegunaan masyarakat di sekitar Parlimen Beaufort. Dan perkara ini juga sudah berkali-kali saya suarakan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Mudah-mudahan dalam rancangan Malaysia RM ke-13 ini perkara ini akan dapat direalisasikan. Begitu juga dengan plan pembangunan pelancongan daerah Menumbuk, di mana satu cadangan membina papan tanda titik paling berat di Sabah, di kampung Sawar-Sawar Mempakul Menumbuk dapat dilaksanakan dalam RMK 13 bagi mewujudkan daya tarikan pelancong di daerah Menumbuk. Saya merayu kepada Motek agar dapat memperuntukkan bajet untuk maksud tersebut melalui rancangan RMK ke-13 ini. Puan Ketua, saya juga ingin menyentuh berkenaan capaian telekomunikasi dan internet yang rendah di Parlimen Beaufort. Saya sedar bahawa Kementerian Digital telah melaksanakan pemasangan 19 menara telekomunikasi dan 6 lagi bakal dilaksanakan sehingga akhir tahun 2025 ini. Serta 88 buah menara sedia ada telah dinaik taraf. Namun, Puan Ketua, capaian line telefon dan internet ini masih lagi rendah dan ada beberapa tempat di Parlimen Beaufort yang agak sukar untuk mendapatkan line telefon tersebut. Maka saya amat berharap agar kementerian dapat memperkasakan lagi capaian line telefon dan internet ini di kawasan Parlimen Beaufort.
Puan Yang Pertua, Hospital Beaufort adalah nadi perkhidmatan kesihatan di pedalaman bawah Sabah. Ia berperanan sebagai Ketua Hospital Kluster Beaufort yang menampung rakyat Beaufort, Kuala Penyu dan juga Sipitang. Kini terdapat 7 kepakaran perubatan dan 3 lagi bakal menyusul bagi melengkapkan penetapan pakar minor. Keperluan ruang tambahan bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan mendesak. Projek naik taraf di bawah RMK 10 RP4 sepatutnya siap pada Jun 2022. Walaupun tarikh itu dilanjutkan sehingga Oktober 2023, namun kerja masih belum siap sehingga kini. Pada 7 Mac 2024, kontraktor asal ditamatkan dan projek ini menunggu proses tender baharu. Blok E dan F belum dimulakan kerana menunggu Blok D disiapkan terlebih dahulu. Kini, Blok D dan Bangkalai menyebabkan hospital kehilangan sebuah bangunan dan ruang lawatan yang amat diperlukan. Kementerian Kesihatan perlu melihat dari aspek keperluan untuk penambahan lagi bangunan parking bertingkat dan kantin di Hospital Beaufort. Kontraktor yang berpengalaman membina hospital perlu dilantik dengan pemantauan rapi oleh JKR Persekutuan. Peruntukan tambahan mesti disediakan segera demi memastikan projek ini dapat disiapkan bagi kepentingan rakyat Beaufort, Kuala Penyu dan Sipitang yang mengharapkan perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Puan Yang Dipertua, dalam RMK 13 ini terdapat keperluan untuk membina sekolah kapal di Parlimen Beaufort bagi menggantikan bangunan Balai Raya Usang yang digunakan oleh sekolah kafah di Kampung Tanjung Arum Menumbuk, Kampung Berangkuk, Kuala Penyu di mana jumlah pelajar melebihi 100 orang setiap sekolah. Sekolah kapal ini tidak memberikan keselesaan dan suasana harmoni untuk sisi PNP antara guru dan muridnya. Saya juga merayu kepada Kementerian KKDW agar dapat menyegerakan pelaksanaan projek Kolej Profesional MARA yang telah diluluskan dalam RMK 12. Begitu juga dengan Kolej Komuniti Beaufort. Saya mohon agar Kementerian Pengajian Tinggi dan memberikan peruntukan untuk membina asrama bagi kegunaan pelajar yang terdiri daripada berbagai daerah dari seluruh Sabah dalam RMK 13 ini. Minta masa lagi Puan, ya, Puan Pengusi. Sekejap saya Puan Pengusi. Ada penting lagi. Semua penting. Puan Yang Pertua, saya merujuk kepada jawapan lisan yang bertulis di Kementerian Pelajaran Malaysia pada 15 Julai 2024 di mana Parlimen Beaufort dalam rangka 12 PRP 5 tahun 2025 KPM telah menyenaraikan beberapa sekolah untuk dinaikkan taraf atau pembinaan gantian bangunan daif, iaitu Sekolah Kebangsaan Kelas Kecil, Sekolah Kebangsaan Kebulu, Sekolah Kebangsaan Pitas dan Sekolah Kebangsaan Tekuli. Saya ingin tahu apakah status perancangan ini dan bilakah ianya akan dapat dilaksanakan. Untuk makluman yang berhormat Menteri, pada 13 Mac 2025, SK Kelas Kecil telah mengalami kebakaran sehingga telah memusnahkan sebuah blok bangunan di sekolah tersebut. Maka amatlah wajar pembinaan baru bangunan sekolah di kelas kecil ini dipercepatkan. Saya juga amat mengharapkan agar KPM dapat memindahkan sekolah-sekolah yang kerap dilanda banjir ke tapak baru seperti SK Kebulu, SJKC Lianhua dan SK Batuan 60. Bencana banjir ini bukan saja merugikan aset kerajaan tetapi juga turut memberi risiko nyawa kepada anak-anak dan juga guru. Perkara ini telah pun juga beberapa kali saya suarakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Pertua merujuk kepada dokumen RMK 13 meningkatkan mobilisasi sosial iaitu strategik B3.2 mengenai kemiskinan. Perkara ini adalah sinonim dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh RISDA melalui program tuition rakyat untuk membantu pelajar luar bandar dalam aspek pendidikan. Saya ingin tahu apakah indikator yang menunjukkan keberkesanan program tuition percuma ini dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar luar bandar khususnya SPM. Puan Yang Pertua, saya juga ingin menggesa kerjaan untuk memperkenalkan akta anti buli bagi melindungi anak-anak kita di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kita tidak mahu akan ada lagi tragedi yang menimpa kepada permata negara kita. Budaya buli ini sudah berakar dan sistem pendidikan negara. Maka kerajaan perlu bertindak bijaksana dalam mencantas budaya buli ini. Masa sudah tamat. Beaufort amat menghargai, kecap sikit lagi. Sudah 3 minit extra, sila duduk. Okey.
Okey baik. Kesimpulannya, Beaufort amat menghargai usaha yang telah diberikan oleh kerajaan dalam memastikan masyarakat luar bandar, terutama Parlimen Beaufort agar dapat manfaat dalam arus pembangunan yang telah direncanakan dalam RMK 13 ini. Maka dengan itu besarlah harapan saya agar semua cadangan pembangunan untuk Parlimen Beaufort yang telah saya kemukakan ini akan diambil perhatian dan oleh kementerian berkaitan bagi memastikan kebajikan rakyat dan aspirasi Malaysia Madani ini dapat dinikmati dan dirasai oleh rakyat di Parlimen Beaufort. Terima kasih Puan Yang Pertua. Sekian, Beaufort menyokong. Terima kasih.